Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin membincangkan mengenai ekologi dan ekosistem. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Fatin Nurfazlinda binti Jaamin, manakala ini adalah guru mata pelajaran geografi saya, iaitu Tuan Normadi bin Tuan Ismail, atau lebih dikenali sebagai Papa Job. Okey, dalam subtopik ekologi ini, kita dapat mempelajari proses kehidupan dan penyesuaian dengan persekitaran, sebaran dan percambahan organisma, pergerakan bahan dan tenaga dalam komuniti, perkembangan sesebuah ekosistem, dan percambahan dan sebaran biodiversiti kepada alam sekitar. Okey, konsep ekologi. Konsep ekologi ialah bidang kajian mengenai ruang habitat hidupan yang di dalamnya wujud saling berhubungan antara organisma dengan persekitaran dan saling berhubungan antara organisma dengan organisma dalam kumpulan organisma tersebut. Okey, ekosistem. Ekosistem ni ialah satu ruang alam semula jadi yang mempunyai dua jenis komponen, iaitu komponen hidup, iaitu biotik, dan bukan hidup, iaitu abiotik, yang saling berinteraksi dan bergantung antara satu dengan lain. Okey, ciri-ciri sesebuah ekosistem. Ciri-ciri ekosistem ialah tidak ada sempadan khusus untuk menentukan saiz sesebuah ekosistem. Yang seterusnya mempunyai komponen biotik dan abiotik yang tersendiri dengan kuantiti yang tertentu. Okey, ini adalah komponen organisma hidup iaitu biotik. Komponen hidupan seperti pengeluar iaitu tumbuhan, pengguna iaitu haiwan dan manusia, dan pengurai iaitu bakteria dan hidupan seni. Organisma hidup ni hidup dalam bentuk spesies, populasi dan komuniti. Kalau spesies ni, dia satu jenis hidupan yang sama sifat. Kalau populasi ni, beberapa spesies yang sama sifatnya. Kalau komuniti, gabungan populasi yang hidup dalam satu ekosistem. Seterusnya ialah komponen abiotik. Okey, abiotik ni ada 5, iaitu udara, cahaya matahari, mineral, air dan tanah. Kepentingan abiotik ni ialah tempat tinggal atau habitat bagi semua komponen biotik dan mempengaruhi proses-proses geomorfologi dalam ekosistem. Udara. Udara ni dia mengandungi pelbagai jenis gas, cahaya dan haba matahari, wap air serta pepejal. Gas utama udara ni ialah oksigen yang mengandungi sebanyak 21%, karbon dioksida 0.03% dan nitrogen 78%. Unsur terpenting ialah cahaya dan haba matahari yang menjadi punca tenaga kepada ekosistem. Tak lupa pula, wap air akan mempengaruhi kelembapan udara dan kejadian hujan. Okey, seterusnya ialah tanah. Konsep tanah ni ialah permukaan bumi yang terdiri daripada bahan mineral seperti nitrogen, fosforus, karbon, sulfur dan kalsium, dan organik seperti perbutan haiwan dan tumbuhan. Komposisi. Komposisi yang terdiri daripada mineral, organik, udara dan air yang terbentuk melalui proses luluh hawa batuan yang berfungsi sebagai untuk menyuburkan tumbuhan dan habitat haiwan tanah. Selain itu ialah air. Sumber air seperti air hujan, sungai, paya, laut dan air bawah tanah. Air ni terdapat pelbagai fungsi. Sebagai contoh, air ni dijadikan sebagai sumber minuman kepada hidupan, sumber pencernaan makanan tumbuhan, menjadi habitat haiwan akuatik dan menentukan kadar kesuburan tanah. Seterusnya ialah sebagai bahan pelarut yang penting untuk mencairkan bahan-bahan mineral
dan zat galian bagi memudahkan diserap oleh akar. Di samping itu ialah pengkelasan organisma. Pengkelasan organisma terbahagi kepada dua, iaitu autotrof dan heterotrof. Bagi autotrof, organisma yang membuat makanan sendiri dengan sumber tenaga daripada bukan hidup, iaitu matahari dan kimia organik. Kumpulan pengeluar yang terdiri daripada tumbuhan dan berada pada tahap pertama aras trofik. Bagi heterotrof pula ialah organisma yang mendapat tenaga daripada sumber hidupan, iaitu tumbuhan dan haiwan. Kumpulan ini berada pada tahap 2 hingga 5 aras trofik dan dinamakan sebagai kumpulan pengguna. Kalau nak lebih jelas lagi, autotrof ni bukan hidup, heterotrof ni benda hidup. Fungsi ekosistem. Ni mesti ramai tertunggu-tunggu kan benda fungsi ekosistem ni benar. Okey, yang pertama ialah untuk mewujudkan aliran tenaga. Aliran tenaga yang berpunca daripada tenaga matahari yang dialirkan kepada daun tumbuhan melalui proses fotosintesis atau lebih dikenali sebagai tenaga kimia dalam penghasilan karbon dioksida dalam daun tumbuhan yang dialirkan kepada organisma lain melalui pemakanan. Tenaga matahari juga dipindahkan kepada unsur abiotik seperti batuan, air dan udara. Yang kedua ialah untuk mewujudkan kitar nutrien. Unsur kimia seperti zat galian dan gas seperti oksigen, karbon, nitrogen dan hidrogen dan air yang terdapat dalam sesuatu ekosistem yang diperlukan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis bagi meneruskan edaran nutrien agar dapat menentukan keseimbangan nutrien dalam sesebuah ekosistem. Okay. Seterusnya ialah jenis-jenis ekosistem. Ekosistem ni terbahagi kepada dua, iaitu ekosistem daratan dan ekosistem akuatik. Bagi ekosistem daratan ialah hutan hujan tropika atau khatulistiwa dan hutan gunung. Seterusnya bagi ekosistem akuatik pula ialah ekosistem tasik dan ekosistem paya bakau. Bioma? Benda? Okey, bioma ialah penggelompokan flora dan fauna di kawasan tertentu melalui kaedah ekologi terbesar. Pembahagian berdasarkan kawasan dengan ciri-ciri yang bervariasi yang membezakannya dari wilayah lain sehingga kadang-kadang disebut sebagai ekosistem. Bioma yang berbeza mempunyai pelbagai jenis dan kuantiti tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang saintis merujuk kepada sebagai biodiversity. Biom dengan jenis atau kuantiti tumbuhan dan haiwan yang lebih besar dikatakan mempunyai biodiversity yang tinggi. Ciri-ciri bioma. Ciri-ciri bioma dikenal pasti melalui pemerhatian terhadap jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang menguasainya. Interaksi terbentuk dari pelbagai elemen persekitaran yang merangkumi iklim, air, tanah dan organisma di kawasan tertentu. Terdiri daripada komuniti klimat atau kumpulan pelbagai jenis populasi. Nama bioma biasanya diberikan dengan melihat atau menyesuaikan diri dengan tumbuh-tumbuhan yang dominan. Okey, fungsi bioma. Fungsi bioma ni untuk memudahkan proses pengelompokan spesies flora dan fauna yang baru ditemui atau diketahui. Memudahkan aktiviti membiayai pelbagai jenis spesies flora dan fauna. Membantu mengatur populasi tertentu dengan lancar dan senang. Kaedah untuk menentukan jenis flora dan fauna dengan memerhatikan cara hidup makhluk hidup ini dalam menyesuaikan diri dalam
persekitarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioma. Faktor-faktornya ada 4, iaitu kedudukan geografi, keadaan iklim, hujan dan keamatan cahaya dari cahaya matahari. Kalau nak lebih faham, bolehlah tengok gambar yang telah disediakan ni. Perbezaan bioma dan ekosistem. Okey, bioma terdiri daripada banyak ekosistem yang mempunyai keadaan iklim yang sama. Bagi ekosistem ni pula, dia terdiri daripada faktor biotik dan faktor abiotik. Dari segi kawasan geografi, di bioma ialah besar, manakala ekosistem adalah kecil. Bioma berbeza-beza antara satu sama lain oleh keadaan iklim yang berbeza yang mereka ada. Manakala ekosistem pula ialah beberapa ekosistem dapat dimasukkan dalam bioma tertentu. Contoh bioma ialah hutan hujan tropika, padang rumput dan padang pasir. Contoh ekosistem pula ialah kolam dan terumbu karang. Okey, tadi yang saya jelaskan tadi ialah bioma umum. So, kalau ni adalah perbezaan jenis bioma. Iaitu ada 2, iaitu bioma terestrial dan bioma akuatik. Yang pertama ialah bioma terestrial, kawasan geografi yang besar berdasarkan daratan. Manakala bagi bioma akuatik pula ialah kawasan geografi yang besar berdasarkan air atau lautan. Jenis utama bioma terestrial ialah hutan, padang rumput, gurun, taiga dan tundra. Manakala bioma akuatik ialah air tawar, air laut, tanah basah, air tawar muara, terumbu karang dan hutan kelp. Bioma terestrial untuk menyediakan makanan untuk organisma hidup, melepaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari udara dan mengatur iklim. Fungsi bioma akuatik pula merupakan rumah bagi berjuta-juta spesies ikan dan membantu mengatur kitaran air dan pembentukan iklim. Perbezaan jenis bioma. Perbezaan yang pertama ialah bioma terestrial dan akuatik adalah 2 kumpulan utama bioma yang terdapat di bumi. Mereka terdiri daripada pelbagai habitat. Mereka terdiri daripada flora dan fauna yang berbeza sehingga menunjukkan kepelbagaian yang sangat besar. Terdapat 2 jenis zon peralihan sebagai mantel dan tanah lembap antara bioma darat dan akuatik. Kedua-duanya amat penting dalam mengatur iklim di bumi. Setelah berakhirnya penjelasan mengenai bioma, maka berakhirlah pembelajaran kita mengenai ekosistem. So, kalau korang macam tak faham sangat atas apa yang saya jelaskan, just take your time, jangan stress tau. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be you, be unique, be crazy or beautiful. Sarangi, annyeong!